It's kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Children seem like they've lost a smile on their new playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain we got. Anak warisan kasih. Jadi untuk memulakan majlis pada malam ini, samalah kita baca umur kitab Al-Fatihah. Nauzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pihak masjid mengadakan majlis khas untuk tausiah dan juga kasidah ni bagi memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Walaupun bulan Rabiul Awal dah berakhir, tapi semangat dia masih kita hayati lagi, insya-Allah. Dan esok kita akan adakan majlis pertandingan nasyid pula insya-Allah pada esok. Jadi untuk pengetahuan para hadirin sekalian, kumpulan anak warisan kasih ni saya difahamkan adalah daripada pelajar-pelajar pengajian pondok, pelajar-pelajar yang masih lagi mengaji di pondok, iaitu di sekitar Terengganu, Melaka dan beberapa kawasan lain. Betul Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan, kumpulan anak warisan kasih ini adalah daripada pelajar-pelajar pengajian pondok di sekitar Terengganu, Melaka dan beberapa kawasan lain. Alhamdulillah mereka telah bergabung, berpadu tenaga untuk sama-sama memberikan persembahan dan juga memperingati kita kepada baginda Rasulullah SAW, menambahkan kasih cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya-Allah. Dan kasidah ini akan diselang-selikan dengan tausiah atau tazkirah daripada Ustaz Fakhur Razi, insya-Allah. Jadi dengan tidak mahu masa dan dengan segala hormatnya, pihak masjid menjemput kumpulan anak warisan kasih dengan dipimpin oleh Ustaz Fakhur Razi untuk menyembahkan persembahkan tausiah dan juga kasidah mereka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda sedang hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam ini majlis kita adalah bersempena dengan memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru saya mengajak untuk kita semua bersama-sama
membuka dimensi kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ada baiknya jika kita sekali lagi membaca Al-Fatihah. Kali ini khusus Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk sekalian isteri dan zuriat baginda, untuk sekalian para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para awliya, para solihin, para syuhada, para muqarrabin, juga untuk sekalian guru-guru dan para masyayikh yang mendidik kita jasmani dan rohani, serta segala rantaian dan silsilah sanad pengajian mereka. Mudah-mudahan ilmu yang bakal kita bincangkan pada malam ini beriringan dengan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صلوات dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda sekalian, pertama-tamanya kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa Masjid Ar-Rahimah Taman Greenwood ini di atas usaha untuk mengembalikan peringatan kecintaan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan hiburan seni Islam. Dia sebenarnya
banyak jalan untuk membuktikan ataupun untuk memujuk ataupun untuk mendapatkan jiwa cinta kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah salah satu daripada caranya. Yang keduanya, saya mohon izin kepada semua ayahanda dan bonda untuk saya bukan berdiri, saya duduk sedikit tinggi daripada ayahanda dan bonda. Ada di kalangan ayahanda yang duduk di atas simen, adapun kami duduk di atas kapet. Barangkali tidak sayugia begitu, namun kalau begitulah keadaannya yang ada, maka mohon izin begitu. Yang ketiga, saya mohon juga keizinan daripada segala asatizah, para masyayikh yang ada dalam majlis ini, sama ada di ruang lega di belakang ini ataupun di dalam ruang Dewan Utama Masjid, untuk saya berkongsi sedikit ilmu yang saya titip daripada para guru yang saya bertemu dengan mereka, sama ada di Jordan, di Mesir, di Syria, di Indonesia dan juga di Malaysia. Yang seterusnya, saya mohon izin untuk kalau di kalangan kita ini yang memegang beberapa pendapat-pendapat dalam hukum hakam fiqh, terutamanya yang berkaitan dengan hukum-hukum muzik, saya mohon izin untuk kita sama-sama berlapang dada pada perkara-perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi ada pendekatan yang mengatakan alat muzik sekian-sekian haram secara zatnya, tetapi ada juga pendekatan yang kedua, alat muzik itu haram tatkala ia digunakan mengiringi perkara yang haram, bukan haramnya kerana zat alat muzik itu. Jadi dalam kesimpulan dalam hukum hakam fiqh, tidak ada kemaksiatan yang mutlak, tidak ada kemungkaran yang mutlak pada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang ada hanyalah berlapang dada. Ini saya mohon izin, kalau di kalangan kita pada malam ini ada yang mengambil pendekatan yang pertama, maka izinkan kami untuk mengambil pendekatan yang kedua di atas dalil-dalil kita. Dalilnya sama tapi cara istimbatnya berbeza. Dan ayahnya dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini Allah Ta'ala hidupkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Pengabdian kepada Allah Ta'ala adalah dengan cara mentauhidkan Allah. Dengan cara mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah Ta'ala itu perlu dalam 3 keadaan. Yang mana dalam fardu ain kita perlu mentauhidkan Allah pada maqam iman, kita perlu mentauhidkan Allah pada maqam Islam, kita perlu mentauhidkan Allah pada maqam ihsan. Iman, Islam dan ihsan ini adalah perkara yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah pada maqam Islam adalah dengan cara mentauhidkan Allah dengan ibadat. Mentauhidkan Allah pada maqam iman adalah dengan cara mentauhidkan Allah pada akal, pemikiran ataupun ilmu yang berkaitan dengan akidah. Mentauhidkan Allah pada maqam ihsan adalah berkaitan dengan bagaimana mata hati itu dididik untuk syuhud kepada Allah sehingga kita seolah-olahnya memandang Allah dalam setiap gerak dan diam kita. Ketiga-tiga perkara ini adalah ilmu fardu ain. Kemudian Allah yang kita nak tauhidkan itu pun rupa-rupanya, perkataan rupa-rupanya tu bidalan saja ya. Allah yang kita wajib mentauhidkannya itu demi membuktikan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala itu, Allah yang esa itu pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikatnya yang menjadi pengurus, wakil yang menguruskan segala fenomena-fenomena alam buana ini pun berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba amatlah tidak kena kalau kita nak mentauhidkan Allah tetapi kita tidak turut sama berselawat kepada baginda, sedangkan Allah yang kita nak tauhidkan itu pada maqam iman, pada maqam Islam, pada maqam ihsan pun turut berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah
para ulama terutamanya di kalangan para mursyid menganjurkan program-program untuk memperbanyakkan umat ini berselawat kepada baginda, sama ada selawat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dengan iringan percussion ataupun tidak, itu adalah teknikal yang berdasarkan kepada keadaan dan penerimaan sesuatu tempat terhadap perkara itu. Yang penting masing-masing diajak, diberi ruang dan peluang untuk turut sama-sama memuji-muji dan mendoakan serta berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa rahsianya? Rahsianya adalah mentauhidkan Allah itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah Ta'ala itu hanya diturunkan kepada hamba-hambanya melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkata, kamu tidak akan beriman selagi mana tidak aku ini kamu cintai sepenuhnya. Maka hubungan cinta dengan baginda itu adalah penting untuk kita mendapat tauhid, kerana cinta kepada baginda bermakna kita mengetuk pintu rahmat Allah, yang mana kerahmatan Allah itu Allah utuskan melalui perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda juga menjanjikan, sesiapa yang berselawat kepadaku, aku akan berselawat kepadanya. Berselawat kepadaku sekali, aku akan mendoakannya 10 kali. Dan itulah pintu utama untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon izin untuk pada malam ini, jika kita berselawat bersama-sama, kita berselawat dengan niat hanya semata-mata untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah dengan mengetuk pintu kecintaan kita bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita berselawat di atas edaran yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Tak ada muka surat. Muka surat pertama, salam atas baginda. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji, engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji, engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai permata yang indah. Salam atasmu, duhai purnama yang menerangi. Salam atasmu, duhai cahaya dari Allah. Salam atasmu, wahai penutup segala nabi. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Ya Habibullah, engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai kekasih kami. Salam atasmu, duhai kerinduan kami. Salam atasmu, duhai pensyafaat kami. Salam atasmu, duhai yang mencintai kami. Ya Rasulullah, salam kerinduan untuk
kebatilan. Salam atasmu duhai pelindung anak yatim. Salam atasmu duhai pelindung kaum wanita. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Ya Rasulullah, hamba Allah yang terpuji. ya Habibullah, kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu pelindung fakir dan miskin. Salam atasmu penolong orang yang dizalimi. Salam atasmu penyebar cahaya kerahmatan. Salam atasmu duhai yang berbimbang pada kami. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Ya Rasulullah, hamba Allah yang terpuji. ya Habibullah, kekasih Allah yang amat dicintai. selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu duhai yang mendoakan keampunan kami. Salam atasmu duhai pemegang telaga Al-Kautsar. Salam atasmu duhai Nabi penghilang segala duka. Salam atasmu pemberi syafaat di padang mahsyar. Salam atasmu wahai Sayyidina Muhammad Ar-Rasul. Ya Rasulullah, Salam kerinduan untukmu ya Rasulullah. Allah yang terpuji. Ya Habibullah, kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Ada apa dengan cinta Rasul? Cinta Rasul adalah prasyarat untuk kita masuk dalam sempadan keimanan. Bermakna kalau selama ini kita beribadat ataupun dalam segala gerak dan diam kita tidak benar-benar tenggelam dalam kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hanya memadai dengan mengetahui wajib untuk kita cinta kepada baginda. Tetapi kita tidak benar-benar mendidik dan membuka dimensi cinta kita untuk baginda lebih daripada segala-galanya, maka tatkala itu baginda tidak menerima kita ini sebagai beriman kepada Allah. Kerana apa? Kerana iman kepada Allah itu juga adalah rahmat Allah. Dan Allah menyatakan bahawa tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Maknanya di antara rahmat Allah adalah kita beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mensyaratkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka asbab yang paling kuat untuk kita mendapat rahmat Allah itu, iaitu sekeping hati yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala isytiharkan, Allah melakukannya, iaitulah berselawat. Selawat itu bermaksud mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam banyak-banyak ibadat, para ulama menyatakan bahawa ibadat salawatlah yang pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dilakukan dalam keadaan terpaksa ataupun rela, dalam keadaan ikhlas ataupun sebaliknya, dalam keadaan bersungguh-sungguh ataupun berpura-pura, tetap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana selawat ini adalah hubungan kita mendoakan kepada Allah untuk Rasulullah. Mustahil Allah menolak doa kita itu, kerana pada ketika itu kita mendoakan baginda. Dan di atas janji baginda, siapa yang mendoakan baginda, yakni yang berselawat kepada baginda, baginda mendoakan dengan 10 kali lipat dengan doa kerahmatan Allah untuk sesiapa yang mendoakan baginda. Doa Rasulullah SAW juga pasti tidak akan ditolak oleh Allah atas hubungan Allah dan Rasulullah itu adalah kekasih. Jadi pendekatan yang paling pertama yang perlu kita lakukan untuk membetulkan umat ini, sama ada umat itu diri kita sendiri, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga, masyarakat kita dan semuanya, pendekatan yang paling utama adalah mendapatkan doa Rasulullah. Bagaimana yang dikatakan, kalau dah azan bagi angkat tangan ni, kalau dah azan angkat tangan, saya tak tahu 4 minit. Dah azan dah. Berhenti dah ni. Kita berhenti sekejap, lalu azan.
Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, kita terdesak untuk mendapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu kita bertauhid. Dengan rahmat Allah itu kita melaksanakan yang wajib. Dengan rahmat Allah itu kita meninggalkan yang haram. Dengan rahmat Allah Ta'ala itu keadaan kita, kehidupan kita semua akan menjadi insya-Allah bertambah baik. Soalnya, apakah pintu pertama dan utama untuk kita penuhi? Apakah asbab yang utama yang perlu kita laksanakan supaya kita mendapat rahmat Allah? Jawapannya satu saja. Kita terdesak untuk mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila masanya baginda sudi mendoakan kita secara khusus, doa baginda untuk umat secara umum semua kita dah dapat walaupun kita tak lahir lagi. Doa baginda kepada kita secara khusus bila kita nak mendapatkannya, iaitu tak kala kita berselawat kepada baginda, memuji-muji baginda walau bagaimanapun kaedah pujian itu. Maka kalau benar kita ingin membaiki diri suami, anak-anak, masyarakat dan sebagainya, mulakanlah dengan menjerat dan memerangkap mereka itu dengan amalan berselawat. Kalau suka berselawat dengan cara yang tradisional, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau sesuai cara begitu, ya silakan. Tetapi pada masa yang sama kita juga turut perlu meraihkan anak-anak muda kita yang macam mana minat mereka. Adakah mereka mudah-mudah untuk beramal dengan selawat Ibrahimiyah itu ataupun selawat yang ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Adakah mereka boleh untuk beramal dengannya secara maknanya bersangatan? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, maka di sanalah ada keluasan ruang-ruang pendekatan dan kaedah. Antaranya apa? Digubah selawat puji-pujian itu dalam bahasa-bahasa rentak-rentak yang bersesuaian dengan jiwa sesuatu masyarakat di sesuatu tempat. Contohnya bila kita sebut ya hana Nabi Muhammad, beruntungnya dengan kehadiran dan pengutusan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga diterima sebagai dalam konteks yang sama dengan selawat. Tatkala itu baginda akan menjawab selawat dan salam daripada umat seperti mana baginda menjawab selawat dan salam daripada para sahabat. Dan tatkala itu baginda mendoakan kita dengan 10 kerahmatan. Maka dalam banyak-banyak kerahmatan itu, kerahmatan iman, kerahmatan Islam, kerahmatan ihsan, yang mana iman, Islam, ihsan inilah rukun agama yang paling perlu untuk kita dapatkan. Sebab itulah Sunan Bonang dalam dakwah beliau tidak memulakan dengan mengajak orang ramai untuk bersolat. Bahkan beliau tidak menganjurkan untuk orang bersolat lagi. Bahkan satu setengah keadaan dalam riwayatnya baginda melarang orang bersolat. Sebab apa? Sebab solat itu datang kemudian selepas daripada tauhid dalam akal, tauhid dalam hati, selepas daripada akidah dan tasawuf, selepas daripada iman dan tazkiyah, selepas daripada ternafi syirik yang nyata dan syirik yang tersembunyi. Maka di sana Sunan Bonang mengadakan kaedah-kaedah untuk memerangkap umat untuk berselawat. Ini juga dilakukan oleh Sunan-Sunan Wali Songo yang lain. Dan pada ketika itu Nusantara ini agamanya agama Hindu. Agama Hindu ini memang dalam kematian ada keramaian.
Bila kelahiran berkumpul lagi. Apa lagi? Apa-apa sempurna kehidupan ni semua nak berkumpul. Maka Wali Songo yang mengislamkan dengan asbab mereka Islam di Nusantara ini tidak menghapuskan adat tersebut, tetapi menukarkan. Tatkala kamu semua berkumpul, gantikan mentera-mentera itu dengan gurindam-gurindam dan selawat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal mereka hanya memahami bahawa ini adalah satu bentuk hiburan sebagai menambahkan lagi apa dia kaedah untuk memenuhi atau cara keramaian tersebut, tetapi tetap mendapat rahmat Allah. Tetap mendapat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab alunan yang dinyatakan itu berkaitan dengan kecintaan dan doa untuk kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit rahmat Allah turun kepada mereka sehingga akhirnya ternafi, terhilang, terhapus syirik-syirik yang nyata, syirik-syirik yang tersembunyi. Tatkala itu lantaran cintanya kepada Rasulullah sudah membuak-buak, maka orang ramai yang bertanya kepada para sunan-sunan ini, bagaimana untuk kami merasai puas dengan cinta itu? Tatkala itulah baru mereka mengajarkan masyarakat untuk bersolat. Tatkala itu solat yang didirikan bukan kerana terpaksa, bukan kerana apa-apa, tetapi kerana cinta. Solat yang penuh kecintaan membuktikan kegirangan dalam menikmati perasaan cinta tersebut. Itu kaedahnya pelan-pelan, sehingga akhirnya Nusantara ini menghirup udara Allah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka ayahanda dan bonda, sebelum kita teruskan dengan qasidah yang seterusnya, pada muka surat yang pertama solatun, terus sambung dengan subhanallah, terus sambung dengan gelaran al-amin. Sedialah AWK hat-trick ni. Ya, adik Arif, adik Isa. Saya mohon ayahanda dan bonda untuk kita muhasabah bersama ibadah kita ini yang kita laksanakan sehari-harian ini, di mana dimensi tenggelam cinta kita kepada Rasulullah. Adakah kita benar-benar hanyut dan tenggelam dalam cinta itu, ataupun kita hanya beribadah hanya kerana ia wajib, hanya kerana ia untuk mengelakkan dosa, hanya kerana ia dah menjadi lumrah, orang dah tak buat apa-apa, biar sembahyang. Begitu. Jawapan itu semuanya betul, tetapi kemuncaknya kita nak pergi adalah kita beribadah lantaran kecintaan yang sejujurnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan ibadah yang kosong dimensi cinta kepada Rasulullah? Ibadah tersebut tidak sempurna dalam keadaan, yakni ibadah tersebut tidak sempurna dalam aspek memenuhi rukun ad-din di dalamnya. Yang mana perkara itu saya akan terangkan selepas daripada kita berqasidah ini. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Salatun bisalamil mubini linuqtati ta'ini ya gharami. 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 Salatun bisa
غرامين الله يا رسول الله يا ضوء جبيني ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ضوء جبيني ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة تعيني يا غرامي صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله يا الله Kita ni macam mana ya? Kita kalau berhenti solat, kita berhenti solat, tapi terus selepas azan, apalah kiranya Bilal, ayahanda Bilal dan ayahanda Tuan Imam memaklumkan kepada sebahagian AJK di sini bahawa kita bersetuju nak bersolat bersama-sama, maka kita akan berhenti untuk bersolat bersama-sama. Ini adalah majlis, dan majlis ini bukan kita yang minta untuk kita buat majlis di masjid yang mulia ini, tapi kita diminta. Maka dari jauh kita datang. Maka perkara-perkara begini mohon haluslah sedikit. Apa nanti kalau orang memandang maknanya ustaz ni berceramah, menyanyi banding dengan dalam bersolat. Sudah habiskah kertas dan pen untuk menulis mesej kepada saya bahawa ustaz kita nak solat dulu? Jadi saya mohon maaflah di atas teguran secara langsung ini. Inilah beza di antara
mereka yang beribadat untuk usul kepada Allah dengan mereka yang beribadat untuk mengumpul darajat. Kalaulah ayahanda bonda tuan-tuan memahami apa yang saya faham daripada guru-guru, daripada masyayikh yang saya bertemu dengan mereka, maka pastinya ayahanda bonda akan merasakan bahawa betapa pentingnya kita untuk sama-sama mendidik hati jiwa rohani kita ini untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh perumpamaan. Seseorang tak tahu dia sakit. Adakah orang itu sudi untuk pergi ke hospital? Dia tak sudi pergi ke hospital sebab dia tak tahu dia sakit. Bila diberitahu bahawa dia sakit, barulah dia pergi ke hospital. Sakit ada 3 kategori sakit. Yang pertama sakit jasad yang terzahir pada anggota badan, sama ada luka, berasa pening, batuk, muntah dan sebagainya. Di atas simptom-simptom itu, maka kita pun pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Sakit yang kedua, sakit pada akal. Tak kala belajar, tak dapat nak ingat. Tak kala mengulang kaji, masih lagi belum dapat memahiri perkara yang diulang kaji, maka kita pergi kepada hospital-hospital juga. Bagaimana untuk membetulkan sakit-sakit pada akal, untuk mengingati dan sebagainya. Yang ketiga, sakit pada rohani. Sakit pada rohani inilah yang kita nak kongsikan pada malam ini. Kerana rohani itu amat sinonim dengan cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana jasad makanannya adalah nasi, akal makanannya adalah ilmu, maka rohani kita makanannya adalah cinta, iaitu cinta Rasul. Maka sekarang ini kita sekarang dalam untuk bermuhasabah bersama-sama, untuk berfikir ada tak rohani kita ini yang dikirakan sebagai sakit tapi kita tak sedar rohani kita sakit. Antara kaedah nak mengetahui sakitnya rohani adalah apabila makin banyak ibadah, makin rasa selesa dengan ibadah yang banyak itu tanda rohani sakit. Makin banyak berzikir, makin berasa puas dengan zikir itu tanda rohani sakit. Bila mampu untuk berjemaah subuh misalnya di masjid, kita berjalan seorang-seorang daripada rumah, berjalan kedek-kedek pergi ke masjid, maka kita kata, aku rasa aku dah ni yang paling pertama pergi subuh masjid ni, tak ada jemaah lain dah ni. Maka kita pun tengok, orang ni tidur lagi ni, aku seorang-seorang ni. Kemudian sampai ke masjid, memang betul aku je yang ada dekat situ, yang lain tak ada. Maka apa orang lain tak datang jemaah kat masjid, aku juga datang ke masjid, aku yang buka masjid. Bila datang perasaan-perasaan begitu, walaupun tidak kita minta perasaan itu datang, itu tanda sakit rohani kita. Lagi contoh, bila kita mampu untuk menampilkan pemakaian sunnah, maka dengan janggutnya, dengan baju putihnya, wangiannya, kemudian bila kita berhadapan dengan orang yang tidak memakai pakaian sunnah, maka kita memandangnya, apa ni pergi masjid pakai t-shirt, pakai jeans. Ini masjid lah, pakailah baju Melayu ke, jubah ke, sunnah lah sikit. Kita memandang remeh kepada mereka itu tanda rohani sakit. Lagi, bila kita mampu untuk menjaga solat jemaah, kemudian bila kita balik, kita rasa selesa dengan solat jemaah kita itu, maka itu tanda rohani sakit. Macam-macam tanda. Antara tanda rohani sakit lagi adalah apabila kita membicarakan tentang Rasulullah dan kita diajak untuk bersama-sama membuai perasaan cinta kita kepada baginda, maka kita rasa aku tak merasai kenikmatan untuk aku mencintai baginda. Nikmat aku adalah pada ibadatku, pada sedekahku, pada penampilanku. Itu antara tanda, bukan semestinya sakit rohani kita, tapi itu antara tanda proses. Penting tak penting kita nak dapat rohani yang sihat? Penting. Sebab rohani itulah yang akan dipertimbangkan oleh Allah di akhirat. Jadi rohani ini makanannya adalah cinta. Cinta siapa? Cinta Rasulullah. Dan rohani ini amat sinonim dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Itu yang kita nak cuba nak memahamkan kepada ayah dan bonda. Kalaupun ayah dan bonda dah merasai perasaan cinta itu, tapi percayalah bahawasanya anak-anak kita, remaja kita ini, banyak lagi kaedah yang perlu mereka itu dididik. Kalau salah kaedah kita mendidik mereka lebih jauh daripada agama,
maka kaedahnya adalah apa dia? Untuk memerangkap mereka untuk mendapatkan doa Rasulullah sehingga mereka mendapat rahmat Allah. Di situ permulaan kebaikan bagi seseorang individu. Itu aspek pertama. Aspek yang kedua adalah kalau kita beribadat untuk mengejar ganjaran fadilat, kita akan semakin lama semakin menebal sifat tamak. Tamak dengan ilmu, tamak dengan pahala, tamak dengan ibadat-ibadat sekira-kira kita rasa dah cukup ibadat dan ilmu kita untuk mendapat syurga Allah. Itu juga tipu daya. Tapi itulah yang berlaku tak kala kalau kita beribadat untuk mengejar dan mengumpul ganjaran dan fadilat. Berbeza dengan orang kalau beribadat untuk usul kepada Allah, maka umpama ayahanda bonda kita pergi ke haji, daripada bila dah sampai hari Arafah bersama-sama menuju kepada matlamat yang sama dengan pakaian yang sama, kalau kita tengok rakan di kanan dan kiri kita terjatuh, adakah kita mengejek dan membiarkannya? Tidak, kita akan turut membawanya bersama-sama dengan kita. Kalau untuk usul kepada Allah, nak semayang jemaah, okey ustaz, kita nak semayang jemaah, sama-sama semayang jemaah, cakap. Bukan ustaz nyanyi-nyanyi ni apa benda, bukan kat sinilah. Ini bukan masjid pertama saya mengalami benda ni. Apa benda ni, apa tak apa, baik kita benda wajib. Tak apalah kalau nak kata afdaliyah, nak kejar afdaliyah, ini tak afdal, ini hanya nyanyi-nyanyi. Nak ajar cinta Rasulullah, kita dah cinta Rasulullah dah. Perasaan itu pun tanda rohani sakit. Tapi benda ni kita kena bermusafir, berjalan bersama dengan guru-guru mursyid yang mengetahui tentang hal ehwal kerohanian, baru kita dapat tahu. Itu beza di antara orang yang beribadat untuk usul dengan orang yang beribadat untuk mengumpul ganjaran. Kalau afdaliyah hanya katakan al-afdal, lebih afdal semayang awal waktu ini, tidak afdal. Kalau benar bersama-sama untuk usul kepada Allah, kabarkan okey kita nak usul kepada Allah, sama-sama kita bersemayang. Cakap sepatah tak boleh ke nak komat? Maka saya amat tersentuh dengan perkara ni. Begitulah saya nak cakapnya. Tetapi sebab ada beberapa daripada ayahanda dan juga di kalangan wakil AJK Masjid minta kita sambung juga, maka kita sambunglah. Siapa yang sudi mendengar, mudah-mudahan dapatlah perkara-perkara yang insya-Allah ada baiknya pada masa depan. Siapa yang memandang maknanya ini tidak ada faedah dan sebagainya, maka saya dah minta di awal-awal lagi, saya minta kita berlapang dada. Masa saya mohon maaf di atas perkara-perkara yang berlaku, tidak berhasrat untuk menimbulkan maknanya huru-hara, tapi nak menerangkan beza di antara mereka yang beribadat untuk usul kepada Allah dengan mereka yang beribadat untuk mengumpul ganjaran dan fadilat. Yang Allah nak apa dia? Beribadat untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Tak kala itu, bila kita mampu memakai dengan pakaian sunnah, kita melihat orang tak pakai dengan pakaian sunnah, yakni makna pakaiannya compang-camping, hatta buka aurat sekalipun, kita akan menganggap bahawa ya Allah, ini prosesnya untuk mencapaimu ya Allah, ini prosesnya untuk takarub kepadamu ya Allah. Kita tak akan rasa kita ini lebih mulia daripada orang lain. Merasai rasa lebih mulia daripada orang lain bermakna kita sudah ada syirik-syirik yang tersembunyi. Contoh, kita masuk ke masjid, kita dalam ilmu kita tahu yang ada hanyalah Allah, tapi kita masuk ke dalam masjid untuk bersolat dengan merasai ada aku. Tapi ilmu kita Allah yang ada, dan kita mesti mengesakan ada Allah. Kita mesti mengesakan wujud Allah. Pada masa yang sama dalam hati kita ni duk rasa-rasa aku pun wujud. Maka ada berapa yang wujud? Ada dua yang wujud. Bila dah ada dua yang wujud, itulah dikatakan sebagai syirik yang tersembunyi. Bagaimana nak menghilangkan rasa wujud diri sehingga benar-benar merasai wujud Allah dan tiada wujud diri? Diri hanya diwujudkan. Caranya adalah dengan memberi makanan kepada rohani. Apakah makanan rohani? Makanan rohani adalah cinta. Cinta siapa? Cinta kerahmatan Allah. Siapakah kerahmatan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya janji tadi lepas selawat kita akan terangkan bagaimana kita beribadat dengan memegang tiga-tiga rukun ad-din. Ini fardu ain. Kalau mana-mana ayahanda
bonda sama di kalangan asatiza, masyayikh dan sebagainya, mungkin menganggap ini ilmu tinggi. Maka saya menjawab, ini bukannya ilmu tinggi, bukannya ilmu dalam, ini hanya ilmu fardu ain yang banyak dikesampingkan di akhir zaman ini. Bila kita bersolat, kita kena bawa 3 rukun agama. Yang pertama, iman, Islam dan ihsan. Iman adalah dalam dimensi Islam adalah dalam dimensi fiqh, iman dalam dimensi akidah, ihsan dalam dimensi tasawuf. Maka dalam solat kita kena gabung ketiga-tiga perkara ini. Caranya bagaimana? Secara fiqh kita nak solat isyak, sahaja aku solat isyak. Memang niatnya aku, bukan dia, bukan orang lain. Sahaja aku, itu fiqh. Bila kita niat saja aku solat isyak 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, habis, selesai fiqh, 1 rukun. Bagaimana pula dengan rukun Islam, rukun yang iman dengan ihsan? Bahagian iman pula, kita beriktikad ataupun kita berqasad dalam hati, bukan aku yang bersolat, tetapi aku dipersolatkan Allah untuk aku bersolat menyembah Allah. Itu ilmu tauhid, ilmu fardu ain dia. Dan kalau kat luar kita kata sahaja aku bersolat, di dalam pun rasa aku bersolat, maka ada 2 aku. Di mana Allah? Di luar aku bersolat, di dalam aku tidak bersolat, tetapi aku dipersolatkan Allah. Cara dia bagaimana? Setelah Allah memberikan kita sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dengan 7 sifat itu, maka bersolatlah kita. Hakikatnya kita bersolat bukan dengan sebab kita bersolat, tapi kita bersolat dengan sebab kita dipersolatkan oleh Allah. Itu dalam ilmu akidah, itu rukun dalam bahagian iman. Kemudian bila dalam ihsan, dalam jiwa rohani kita ini, aku bersolat demi membuktikan kejujuran cintaku kepada Rasulullah, tiada yang lain. Sehingga kita tidak mengejar sesuatu pun dalam hati ini, melainkan untuk cinta demi cinta dan puas cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketiga-tiga perkara ini perlu ada semasa kita nak mengangkat takbiratul ihram. Fiqhnya, ya Allah aku nak bersolat isyak. Akidahnya, ya Allah hakikatnya engkau yang mempersolatkan aku kerana engkau yang memberikan aku kudrat, keupayaan, iradat, kehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, kehidupan, sama pendengaran, basar, penglihatan, kalam, pertuturan. Dengan 7 sifat ini maka baru aku mampu bersolat. Siapa yang bagi? Allah. Kena nampak Allah dulu, jangan nampak aku. Nampak dia, yakni Allah. Kemudian pada rohani tenggelam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itu pintu keimanannya. Itulah perkara fardu ain yang wajib kita pelajari, yang wajib kita hayati, supaya ibadat kita ini benar-benar ingin wusul kepada Allah, yakni ingin sampai kepada Allah. Daripada perbincangan masyayikh, para ulama, para kiai baru-baru ini, maka ini masyayikh Nusantara, maka mereka mencapai kata sepakat bahawa kelompongan umat Islam pada hari ini bukan pada fiqahnya, tapi kelompongan umat Islam pada hari ini adalah pada tasawufnya, yakni pada tauhidnya. Bila mana kita mengaji bab akidah, kita membersihkan syirik-syirik yang nyata, sehingga kita tak teringin nak menyembah selain daripada Allah. Bila kita mengaji bab cinta Rasul dalam tasawuf, intipati tasawuf adalah cinta Rasul, maka di situ adalah cara dan kaedah untuk kita membuang syirik-syirik yang tersembunyi. Di antara syirik-syirik yang tersembunyi itu adalah merasai wujud diri, merasai mulia diri. Sehingga ada orang yang rasa mulia dengan umurnya, yang rasa mulia dengan penampilan pemakaiannya, yang rasa mulia dengan ilmunya, yang rasa mulia dengan ibadatnya, yang rasa mulia dengan kedudukan dan pangkatnya, yang rasa mulia dengan anaknya, dengan kereta harta bendanya. Semua perkara rasa-rasa itu, selagi mana ada wujud diri, adalah rasa tersebut. Ini semua syirik yang tersembunyi. Selagi ada syirik, tidak dinamakan sebagai tauhid.
Selagi tidak ada yang dinamakan sebagai tauhid ibadat walaupun sah pada fiqh, tidak mendapat makbul di sisi Allah. Ini masalah kita. Selama ni kita duk fikir, duk sonok dengan ibadat kita, duk sonok dengan ilmu kita. Misalnya, sebab kita tak sedar ada satu lagi dimensi dalam diri kita ini yang sakit. Maka majlis-majlis beginilah secara santai kita nak bedah siasat diri kita masing-masing. Bukan nak bedah orang lain, bukan nak tengok orang luar, awak ni, bukan. Diri kita masing-masing. Inilah bendanya yang saya nak mengakhiri tausiah saya, bahawa ayahanda dan bonda jangan syok sendiri dengan kehidupan. Selagi merasai berdiri, selagi itu syirik-syirik yang tersembunyi masih berbaki, dan dosa-dosa syirik ini pasti tidak akan diampunkan Allah. Ini pendekatan, salah satu pendekatannya. Mana kalau bersetuju, ya silakan. Kalau tak bersetuju, mohon berlapang dada. Tapi banyak lagi lah perkara-perkaranya yang sepatutnya saya, mana dalam pemikiran saya untuk saya berkongsi. Tapi mana cukuplah itu sebagai pembukaannya. Dan akhir sekali kita closing dengan satu selawat, iaitu selawat Gurindam, satu qasidah yang bertajuk Gurindam Tauhid. Ingat dia, ramai orang yang bila dah di hujung usia, membanyakkan amalannya, belajar ilmu rata-rata. Bila tanya kenapa ni pakcik belajar tu nak belajar apa lagi pakcik? Ialah bekalan. Lepas tu setiap tahun, setiap bulan pergi ke umrah misalnya, beriktikaf di masjid menjadi ahli abid. Tanya pakcik, makcik, bonda, ayahanda, kenapa nak ibadat sangat ni? Bekalan. Adakah benar bekalan kita jumpa Allah adalah ibadah? Tidak. Bekalan nak jumpa Allah, ayahanda, bonda, bukan ibadat kita. Allah nak pandang apa ibadat kita tu? Allah yang bagi. Kalau tidak Allah turunkan 7 sifat ma'ani ini, boleh kita ibadat? Tak boleh. Tiba-tiba bila kita beribadat, kita kata, ya Allah, aku banyak semayang, ya Allah, tiap-tiap bulan aku khatam Quran, ya Allah, aku nak syurga. Tak malu. Kita beribadat dengan talian hayat dari Allah, tiba-tiba kita nak demand kepada Allah juga. Bukan ibadat bekalan kita, ayahanda, bonda. Bukan juga ilmu. Bekalan nak bawa jumpa Allah, tauhid. Tauhid tu kalau letak pada penampilan jasad, jasad akan musnah, maka tauhid juga akan musnah. Tauhid kalau letak pada akal, boleh sembang tauhid, lumat sembang tauhid, akal juga akan musnah dengan kematian dan kemusnahan bumi. Tauhid di mana nak letak? Tauhid nak letak pada rohani. Rohani ni kat mana, ayahanda? Ini yang kita nak belajar malam ni. Dengan cara santai, rohani itu di mana? Wa ma utitu min ilmin illa qalil. Ada di kalangan para ulama yang Allah izin mengetahui ilmu hal ehwal kerohanian, ada. Ini seperti mana yang disyarahkan oleh Kiai Zazen, seorang pemimpin Majlis Agama Islam dan pemimpin pesantren di Jawa Timur, yang kita jumpa dengan beliau baru-baru ni. Beliau menyebut bahawa proses mengembalikan umat kepada kesempurnaan tauhid merupakan satu proses taubat bagi seluruh kiai di Indonesia. Macam mana disebut begini? Kiai, syekh, masyayikh, mohon izin saya bilang, sekarang ini dengan usia yang lanjut ini, kita kena mulakan secara fokus untuk mengembalikan proses kesempurnaan tauhid, walaupun dalam keadaan penuh kepayahan dan kepenatan, kerana anggaplah ini proses taubat kita, para alim ulama, para kiai, para masyayikh. Sebab apa? Selama ni kita sibuk dengan ibadat kita sibuk dengan pesantren kita sibuk dengan hal-hal yang lain, sehingga umat lompong pengesian rohaninya. Maka teruslah cuba bersama-sama membangkit semula tauhid umat, dan anggaplah ini sebagai proses tauhid kita bersama. Dengan derayan air mata, kiai itu menyebut dalam majlis yang saya bersama majlis itu. Sebab apa? Ini masalah umat. Bila belajar ilmu tauhid, baca kitab tauhid, saya dah habis tauhid dah, saya dah habis kitab tauhid. Bila baca kitab tasawuf, penawar bagi hati misalnya, saya sudah selesai pengajian kitab tasawuf. Adakah itu sebenarnya tauhid? Adakah itu sebenarnya tasawuf? Tidak. Sebab tauhid bukan pada akal sehingga kita boleh membincangkannya.
Tauhid bukan pada penampilan yang kita nak tunjuk pemakaian orang bertauhid sangat, bukan. Tauhid adalah pada rohani. Macam mana nak letak tauhid pada rohani? Itu menggunakan dengan kuasa cinta. Cinta siapa? Cinta Rasul. Kerana bila kita cinta kepada baginda, banyak berselawat kepada baginda, memuji baginda, bermakna kita menempah doa baginda untuk kita. Dengan doa itulah baru tauhid tersimpan pada rohani. Bila kita mati, semua dimusnahkan Allah. Hanya rohani yang Allah kekalkan. Rohani itulah yang akan dipertimbangkan, bertauhid ataupun tidak. Kalau kita dibangkitkan dengan rohani yang tidak bertauhid, sesungguhnya Allah mengampunkan semua jenis dosa, melainkan dosa orang yang mensyirikkan Allah. Sama ada syirik yang nyata, yang terang-tantang kita dapat lihat, ataupun syirik yang tersembunyi. Soal mengenal pasti syirik yang tersembunyi, halus. Ayahanda, bila ayahanda dan bonda belajar bab sabar, ataupun kita mengajar bab sabar, ini pengalaman kita. Balik-balik rumah kita paling tak sabar. Tapi bila kita kata, oh bab sabar, sabar dalam beribadat, sabar dalam ketaatan, sabar menahan kemaksiatan, kita boleh sembang pasal sabar. Tapi adakah kita sudah bersabar? Tak lagi. Sebab sabar bukan pada akal, bukan pada lisan yang nak dibahas-bahaskan. Sabar itu pada limpahan nur Rasulullah SAW. Kalau kita belajar tak ada nur, maka bagaimana sabar itu nak melekap dalam jiwa kita? Sebab itulah Rasulullah SAW tatkala membimbing para sahabat, baginda melimpahkan dua perkara kepada mereka. Yang pertama, maklumat-maklumat daripada ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis baginda. Pada masa yang sama, baginda juga melimpahkan nur. Nur itulah yang kita nak, ataupun dalam arti kata lain, barakah. Dengan barakah itu kita faham tentang sabar, bersebati sabar dalam jiwa kita. Bila kita belajar tentang redha, bersebati redha dalam jiwa kita. Macam mana nak bersebati sabar, redha, syukur, tawakal dalam jiwa kita kalau dalam jiwa ini masih ada aku? Masih ada syirik-syirik yang berbaki, syirik-syirik yang tersembunyi. Maka sebab itulah orang banyak zikir pun tak tenang, orang banyak ibadat pun tak tenang. Sebab apa? Aspek ini yang lompongnya. Itulah saja ayahanda dan bonda, itulah fardu ain yang perlu untuk kita pelajari bersama. Maka saya akhiri, ayahanda dan bonda, semak balik fardu ain kita bersama. Fardu ain isteri, suami, anak-anak, menantu, cucu kita semuanya. Cek balik fardu ain dalam ihsan selesai ke belum? Fardu ain dalam iman, fardu ain dalam Islam. 3 rangkai ataupun 3 rukun agama ini. Mohon maaf di atas mana segala perkara yang saya sampaikan ini bukannya untuk menghukum, sebab kita bukan dalam latar belakang fiqh. Kalau kita dalam latar belakang fiqh, memang sama ada aku dihukum ataupun aku menghukum. Itu fiqh. Kita sekarang dalam latar belakang muhasabah, mengkoreksi diri. Apa-apa yang saya singgul ini kalau ada pada diri ayahanda dan bonda ataupun keluarga masing-masing, betulkanlah. Kalau tak ada, mudah-mudahan dikekalkan dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bekalan kita nak jumpa Allah hanyalah tauhid. Untuk mendapatkan tauhid, kita kena beribadat. Untuk sah ibadat, kita kena ada ilmu. Maka bila kita menuntut ilmu untuk mengesahkan ibadat, bila kita beribadat, bukan bercukupan dengan ibadat yang menghasilkan jiwa bertauhid. Dan proses itu panjang, dan proses itu adalah proses fardu ain dalam rukun ad-din yang ketiga, iaitu yang disebut sebagai ihsan. Apa yang saya sebut ini adalah syarah dan huraian ataupun isyarat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Ayat 2 surah Al-Jumu'ah. Dan saya bagi tips sebagaimana yang saya terima daripada guru saya. Kalau benar nak belajar ilmu abdi kepada Allah, betul-betul nak abdi kepada Allah, sehingga kita ni berhidup di atas petunjuk Allah. Kalau benar-benar ingin wusul kepada Allah, tawaduklah.
tawaduklah dengan umur, tawaduklah dengan ilmu, tawaduklah dengan ibadat, tawaduklah dengan harta benda, tawaduklah dengan segala perkara yang ada. Buangkan semuanya sifat rasa memiliki, sehingga tidak ada rasa apa-apa. Di situlah dilimpahnya nur. Antara prasyarat utama untuk mendapat jiwa abdi adalah bersifat tawaduk. Akhir sekali, guridam tauhid pada muka surat yang keempat. Dan ini adalah kesilah kita yang terakhir. Dan terus kita tutup dengan sama-sama kita membaca selawat Ibrahimiyah 3 kali lagi. Kemudian kita tutup bersama-sama dengan syahadah dan juga tasbih kafaratul as. Nanti kita akan pandu semua, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Apa yang terdapat dalam seni kata Guridam Tauhid adalah merupakan peringkat-peringkat ataupun intipati untuk menuju kesempurnaan Tauhid. Dia berupa kurang lebih umpama matan yang perlu disyarahkan. Maka ini hanya penyedahan sahaja. Mudah-mudahan bukalah jiwa kita masing-masing supaya dilimpahkan nur. Buka jiwa kita, buka rohani kita. Mudah-mudahan nur menyinggap masuk dalam jiwa kita masing-masing sehingga kita merasai nikmatnya bertauhid. Ya Rasulullah, alaika salam. Ya syafi'al khalqi, alaika salam. Ya Habiballah, alaika salam. Ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kerinduan kami, ya Rasulullah. Engkaulah kecintaan kami, ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi, ya Rasulullah. Alaika salam. Ya syafi'al khalqi, alaika salam. Ya Habiballah, alaika salam. Ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami, ya Rasulullah. Engkaulah kerinduan kami, ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Allah dan Muhammad, Nabi dan Islam, cinta dan makrifat tersemar erat. Hati gembira tatkala bersua dengan bang indah, tidak terkata. Baru kami mengerti hidup mengabdikan diri kami pada
kami ya Rasulullah. Engkaulah kerinduan kami ya Habibullah. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Hidup bertauhid tiada bersedih. Hidup bertauhid tiada berbimbang. Menafi diri mengisbat ilahi. Cinta rasuli penguat rohani. Padamu ya Rasul tercurah bakti. Menyebar cinta sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Ya Rasulullah alaika salam. Ya Syafi'ul Khalqi alaika salam. Ya Habibullah alaika salam. Ya khataman nabi alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah. Engkaulah kerinduan kami ya Habibullah. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan makrifat tersemat erat. Hati gembira tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata. Baru kami mengerti hidup mengabdi, mengabdikan diri kami pada ilahi. Padamu ya Allah kami mengadu. Curahkanlah marifah kami padamu. Hidup bertauhid tiada bersedih. Hidup bertauhid tiada berbimbang. Menafi diri mengisbat ilahi. Cinta Rasul cinta rasuli penguat rohani. Padamu ya Rasul tercurah bakti. Menyebar cinta sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Ya Rasulullah alaika salam.
kami ya Rasulullah, Engkaulah kerinduan kami ya Habibullah, padamu ya Rasul cinta bersemi. Allah dan Muhammad, Nabi dan Isbat, cinta dan ma'rifat tersebar erat, hati gembira tatkala bersuara dengan baginda, tidak terkata, baru kami mengerti hidup mengabdi, mengabdikan diri kami pada ilahi, padamu ya Allah kami mengadu, curahkanlah marifat kami padamu, hidup bertauhid tiada bersedih, hidup bertauhid tiada berbimbang, menafi diri mengisbat ilahi, cinta rasuli penguat rohani, padamu ya Rasul tercurah bakti, menyebar cinta sucimu pada umat ini, padamu ya Rasul cinta bersemi. Ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam, ya Habibullah alaika salam, ya khataman nabi alaika salam, engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habibullah, padamu ya Rasul cinta bersemi. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bekalan saya untuk ayah dan bonda, banyakkan selawat Ibrahimiyah sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kemudian bila bangun pagi, niatkan, ya Allah, segala gerak dan diamku pada hari ini adalah untuk membuktikan kejujuran cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat Ibrahimiyah 3 kali, kemudian bersyahadah 3 kali, kemudian Al-Fatihah kepada semua guru yang mendidik kita. Ayah dan puan, patut pesan pada suami, pesan pada isteri, pesan pada anak-anak, jangan berlengah-lengah lagi untuk mengetuk pintu kerahmatan Allah. Siapa yang benar-benar ingin sampai kepada Allah, Allah pasti akan benar-benar memberi petunjuk dan hidayah kepadanya. Sesiapa yang ingin leka dengan ibadatnya, dengan umurnya, dengan ilmunya, dengan apa-apa yang Allah pinjamkan kepadanya, maka mudah-mudahan tetap mendapat rahmat Allah. Masalah sekarang, umat tak cinta Rasulullah, umat cinta ibadat, umat cinta pahala, umat cinta yang lain-lain pada Rasulullah. Itu yang halus yang kita nak bincangkan.
Bagi sesiapa yang berhajat untuk mendapatkan penerangan lanjut bagi apa yang saya kongsikan pada malam ini, nombor telefon saya boleh minta kepada AJK Masjid ataupun saya nyatakan sekarang 017-640-2196. Apa-apa perkara yang ayah dan bunda tak faham, jangan bersangka-sangka, jangan mengagak-agak, rujuklah kepada saya sendiri sehingga saya boleh menjelaskan semula apa perkara yang ayah dan kurang faham ataupun mungkin tersalah faham daripada kalam saya. 017-640-2196. Saya ulang balik, 017-640-2196. Inilah ilmu yang para ulama alam Melayu kita menukilkan dalam kitab-kitab mereka. Ilmu tasawuf, ilmu yang bukan untuk dipelajari dan tidak boleh dipelajari. Kerana apa? Ilmu tasawuf adalah ilmu jiwa dengan jiwa. Yang membuka dimensi jiwanya, maka akan mendapatlah limpahan jiwa daripada jiwa guru kepada jiwa murid-murid. Bukan sekadar membincangkan tentang tasawuf, membincangkan tentang tauhid, tetapi membuka jiwa masing-masing sehingga merasai kenikmatan bertauhid. Nak buka jiwa itu rahmat Allah, ketuk pintu rahmat Allah, berselawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah sehingga mendapat kerahmatan Allah itu. Mudah-mudahan sentiasa kita dalam kerahmatan Allah, dalam keberkatan Allah, dalam naungan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekekalan kita di atas landasan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita bersama-sama selawat Ibrahimiyah 3 kali, kemudian kita bersyahadah bersama-sama 3 kali, kemudian kita membacakan Al-Fatihah. Kita niatkan untuk seluruh guru kita, terutamanya guru yang mendidik kita dimensi cinta Rasul dan guru yang mendidik kita dimensi merasai tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa maghfirataka. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami, mulai daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya, hidup kami hanyalah semata-mata untuk membuktikan kejujuran cinta kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta Rasul itu adalah pintu pengabdian kami, adalah pintu pengabdian kami yang hakiki kepadamu, ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami untuk usul kepadamu, mudahkanlah perjalanan kami untuk sampai kepadamu. Mudahkanlah perjalanan kami untuk takarub kepadamu, ya Allah, sehingga kami tidak terpedaya dengan ilmu kami tidak tertipu dengan ibadat kami tidak juga tertipu dengan segala perkara yang Kau pinjamkan kepada kami. Kekal kami merasai tiada, kerana kami ingin kekal merasai hanya Engkau yang ada, hanya Engkau yang mengadakan kami. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami musibah, jadikanlah musibah itu sebagai proses ketahidan kami kepadamu. Jika Engkau memberikan kami nikmat, jadikanlah nikmat itu adalah sebagai proses ketahidan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dalam hidup kami yang berbaki ini, masa semakin suntuk, umur dunia semakin mencapai ke kemuncaknya.
Ya Allah, apa saja yang berlaku dalam hidup kami selepas ini, Ya Allah, pastikanlah ia dengan kerahmatan-Mu jua, Ya Allah. Kami mohon kepada jadikanlah segala perkara yang berlaku dalam kehidupan kami ini adalah sebagai proses untuk kami menuju kesempurnaan tauhid kepada-Mu, Ya Allah. Jika kami mati dalam proses menuju kesempurnaan tauhid, dalam keadaan masih belum sempurna tauhid kami, tapi kami mati dalam proses menuju kesempurnaan tauhid itu, Ya Allah, maka Engkau perkirakanlah mati kami itu dengan mati bertauhid di sisi-Mu, Ya Allah, dengan kerahmatan dan syafaat yang Engkau janjikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Mohon maaf di atas segala perkara yang berlaku, di atas segala kekasaran kata-kata dan sebagainya. Mohon maaf, tidak berniat untuk menggurui, tidak berniat untuk mengajar, tidak berniat untuk membimbing, hanya semata-mata berkongsi jiwa cinta, kerana cinta itu milik kita bersama, hanya semata-mata untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita telah sama-sama menikmati persembahan yang telah disampaikan oleh kumpulan anak warisan kasih, kasidah tadi, dan tausiah telah disampaikan oleh pada Ustaz Tukur Razi. Pihak Majlis Kuasa Masjid Rahimah mengucapkan banyak jazakallah khairan katsiran kepada Al-Fadhil Ustaz dan kumpulan anak warisan kasih. Mudah-mudahan kita mendapat sebanyak suntikan motivasi agar kita akan insya-Allah terus mencintai Rasulullah dan agama Islam insya-Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu kasih kepada Allah, ikut Rasulullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Taala. Jadi saya bagi pihak Jawatankuasa Masjid ingin memohon berbanyak ampunan maaf kepada Fadhil Ustaz kerana kesilapan teknikal, kesilapan manusia, kerana miscommunication tadi. Mudah-mudahan walaupun bagaimanapun bersyukur kepada Allah Taala kepada Ustaz dan kumpulan anak warisan dapat meneruskan juga persembahan kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya percaya kita akan dapat banyak manfaat daripada persembahan dan juga tausiah daripada Al-Fadhil Ustaz tadi. Sekali lagi diucapkan jazakallahu khairan katsiran, dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang telah setia menanti hingga ke akhir juga diucapkan jazakallahu khairan katsiran. Dan insya-Allah selepas ini ada sedikit jamuan, silakan semua tetamu dan juga ibu bapa menikmati sedikit jamuan. Dan tidak ketinggalan kita ada jualan amal oleh kumpulan anak warisan kasih. Silalah menderma sambil membeli insya-Allah. Jadi sekian saja untuk persembahan pada hari ini. Kita sambut tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.